Pada ketika ini satu pemandangan yang mengejutkan sedang berlaku di lapangan terbang di seluruh dunia. Ribuan orang berbaris panjang hanya untuk satu perkara visa Malaysia. Ramai yang telah menunggu bertahun-tahun demi peluang ini sehingga ada yang terduduk menangis di lantai apabila harapan mereka musnah. CNN melaporkan ini sebagai fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya, memaksa kerajaan pelbagai negara mengadakan mesyuarat tergempar bagi menangani gelombang Malaysia ini. Seorang ibu di Perancis malah mengumumkan keputusan hubungan dengan anak perempuannya, mendakwa anaknya telah berubah menjadi orang lain karenanya. Seluruh dunia bertanya apa hebatnya Malaysia sehingga membuat orang begitu gila. Mari kita selidiki wajah sebenar Malaysia yang tersembunyi ini bersama-sama. Nama saya Claire, seorang pegawai penyelaras budaya di Kementerian Luar Negeri Perancis. Ia berlaku pada hari Sabtu hujung minggu sebelum 14 Julai. Saya dan sahabat baik saya Alice pergi ke Place de la Bastille. Suasana perayaan menjadikan dataran itu lautan manusia. Musik bergema dari segenap penjuru penghibur jalanan mempersembahkan pantomim dan aroma krepes bercampur wain harum di udara. Orang ramai ketawa dan berbual riang. Saya dan Alice menikmati kehangatan matahari sambil merasai kegembiraan itu. Ketika itu saya ingin mengambil gambar dan membuka beg tangan saya. Semasa saya menunduk mencari barang, seseorang menyentap lengan saya. Seorang lelaki berbaju hitam meragut beg saya dengan kasar dan melesop ke dalam orang ramai. Kejadian itu berlaku terlalu pantas saya hampir tidak mempercayai mata saya. Sesaat tadi beg itu di tangan sekelip mata ia hilang. Saya menjerit sekuat hati berhenti. Dia curi beg saya. Namun orang sekeliling hanya memandang dingin atau mengeluarkan telepon untuk merakam. Tiada siapa yang mahu membantu menghalang atau mengejar. Jantung saya berdegup kencang. Paspor wang tunai dan dokumen kerja penting ada di dalamnya. Tetapi yang paling berharga adalah kerongsang mutiara peninggalan nenek saya. Itu satu-satunya kenangan daripadanya yang saya ingin simpan seumur hidup kini jatuh ke tangan orang asing dan bakal hilang selamanya. Peragut itu semakin jauh. Saya hanya mampu berdiri kaku dan menangis. Namun di saat keputusasaan melanda sesuatu yang tidak disangka berlaku. Seorang lelaki muda Asia meluru pantas dari sisi saya mengejar peragut itu. Gerakannya tangkas bagaikan seorang atlet silat yang terlatih. Matanya hanya terkunci pada si peragut tanpa sedikit pun ragu-ragu. Dia membelah lautan manusia dengan kepantasan luar biasa. Apabila peragut itu menoleh, lelaki itu sudah hampir. Peragut coba memecut tetapi terlambat. Seterusnya satu aksi yang menakjubkan terjadi. Lelaki muda itu melompat tinggi melakukan sepakan layang tepat ke belakang peragut itu. Peragut itu tersungkur dan berguling. Sebelum beg saya jatuh ke tanah, lelaki itu menyambarnya dengan pantas. Serta-merta seluruh dataran bergema dengan sorakan. Orang ramai bertepuk tangan. Semua tergama melihat keberanian di depan mata. Dia menekan peragut itu ke tanah dan menjerit dalam bahasa Perancis yang sempurna, "Tolong panggil polis." Tidak lama kemudian seseorang menghubungi polis. Peragut itu mengerang kesakitan tidak mampu bergerak. Lelaki muda itu berjalan ke arah saya sambil memegang beg saya. Walaupun tercungap-cungap, wajahnya mengukir senyuman yang sangat lembut dan ikhlas. Dia menghulurkan beg itu perlahan-lahan dan berkata, "Semuanya selamat." Cik pasti sangat terkejut, bukan? Dengan tangan yang menggeletar saya memeriksa isi beg, paspor, wang, dokumen, dan yang paling utama kerongsang mutiara nenek semuanya masih ada. Saya hampir menangis karena terlalu lega. "Terima kasih. Terima kasih banyak kerana mengembalikan segalanya kepada saya," ucap saya sebak. Dia tersenyum mesra dan menjawab, "Sama-sama. Di Malaysia jika seseorang memerlukan bantuan menjadi budaya kami untuk tidak berpeluk tubuh. Nama saya Rizwan. Nama saya Claire. Awak berasal dari Malaysia." "Ya, saya di sini membuat penyelidikan, sedang melanjutkan pengajian dalam kejuruteraan robotik. Saya pernah belajar seni mempertahankan diri silat di kampung halaman, jadi ia agak membantu tadi." Tidak lama kemudian polis tiba dan menguruskan keadaan. Encik Rizwan dengan tenang menjelaskan kejadian itu. Sebelum membawa peragut itu pergi, polis mengucapkan terima kasih kepadanya. Selepas polis beredar, dia berpaling semula kepada saya. "Awak benar-benar okey. Jika perlukan apa-apa bantuan lagi, beritahu saya." Saya menatap wajahnya. Walaupun dia orang asing yang baru ditemui, keberaniannya mempertaruhkan keselamatan demi saya adalah sesuatu yang tidak akan saya lupakan. "Terima kasih, saya okey sekarang. Saya tak tahu bagaimana nak balas budi awak." "Tak perlu. Benda macam ni memang patut kita saling bantu," balasnya rendah diri. Kami berbual sebentar. Dia memberitahu akan berada di Perancis selama 6 bulan untuk penyelidikan di universiti. Saya memperkenalkan diri sebagai pegawai di Kementerian Luar.
Alice turut datang mengucapkan terima kasih. Ketika hendak berpisah, saya merasakan satu perasaan istimewa mula berputik. Pandangan matanya yang jujur, senyuman manisnya, dan suara lembutnya menarik hati saya secara aneh. Ini kali pertama saya rasa begini terhadap orang asing. Saya memberanikan diri. "Nak, tak kita minum kopi? Saya ingin berterima kasih secara rasmi." Dia tersenyum. "Boleh, tentu saja." Kami bertukar nomor telepon, kemudian dia menghilang ke dalam orang ramai. Saya memandang belakangnya sehingga hilang dari pandangan. Alice di sebelah tersenyum dan berkata, "Claire, nampaknya kau jumpa seseorang yang istimewa." Saya memeluk erat beg saya. Kerongsang mutiara di dalamnya terasa hangat. Petang yang sepatutnya biasa itu telah berubah menjadi titik permulaan yang mengubah hidup saya. Beberapa hari kemudian saya pergi ke sebuah bar jazz yang tenang bernama L'Ombre. Ini tempat kegemaran saya. Saya duduk di sudut memesan minuman menikmati musik jazz yang lembut. Tiba-tiba pemain piano naik ke pentas. Saya mendongak dan hampir tidak percaya. Itu Encik Rizwan. Dia memakai kemeja hitam berjalan santai ke piano, kelihatan sangat serasi dengan suasana itu. Saya tidak tahu dia pandai bermusik. Dia mula memainkan satu lagu. Ia kedengaran seperti lagu klasik, tetapi dalam versi yang belum pernah saya dengar, sedih, namun hangat dengan sentuhan irama asli Nusantara yang mendayu-dayu. Resonansinya menusuk ke jiwa. Seluruh bar menjadi sunyi. Perbualan terhenti. Semua orang meletakkan gelas terpaku mendengar alunan itu. Ada yang menitiskan air mata. Malah pelayan bar berhenti bekerja untuk mendengar. Jari jemari Rizwan menari di atas mata piano seolah-olah sedang bercerita. Musik itu mengingatkan saya pada dedaunan musim luruh dan kerinduan pada yang jauh. Bagi saya itu persembahan piano paling indah pernah saya dengar. Selepas tamat sunyi seketika sebelum tepukan gemuruh bergema. Orang ramai bersorak, "Hebat." Rizwan tunduk hormat di atas pentas. Apabila matanya bertentang dengan mata saya, dia tersenyum lebar. Sebentar kemudian dia datang ke meja saya. "Cik Claire, tak sangka jumpa di sini. Saya juga tak sangka awak main piano sehebat itu. Saya tak tahu awak seorang pemuzik." "Musik cuma hobi. Saya belajar masa kecil. Bila penat belajar main piano buat hati tenang," katanya merendah diri. Malam itu kami berbual sehingga bar tutup. Kami bercerita tentang kehidupan di Malaysia, sistem kesihatan mereka yang cekap, persaingan pendidikan dan penyelidikannya, tentang robotik perubatan, khususnya robot yang membantu pakar bedah. Sangat mengagumkan. Cerita Rizwan tentang Malaysia sangat menarik. Sebuah dunia yang berbeza dari Perancis namun penuh warna. Di sana pelajar belajar sangat keras. Harapan ibu bapa tinggi. Tekanannya pasti hebat, bukan tanya saya. Mungkin. Tapi persekitaran itu menjadikan kami lebih tabah. Ia mengajar kami berusaha untuk apa yang kami mahu jawabnya. Pertemuan kami semakin kerap. Satu hari dia menjemput saya ke parti di apartemen rakannya, Perhimpunan Pelajar Malaysia di Paris. Mereka sedang sibuk memasak makanan air tangan ibunda. Hari itu Rizwan mengajar saya membuat kari pap, sejenis kuih tradisional Malaysia. Dia cekap memasukkan inti kentang ke dalam dough dan memintal kelim tepinya dengan cantik. "Cuba macam ni, letak inti lipat dan kelim tepi," dia ajar Rizwan. Tangannya lincah, tapi saya sangat kekok. "Aduh, inti saya terkeluar," kata saya panik disambut gelak tawa mesra rakan-rakannya. Dia juga menyediakan satai dengan kuah kacang yang harum semerbak. Dia mengajar saya cara memakannya dengan timun dan nasi himpit. Suasana sangat meriah dan penuh muhibah. Semua pelajar Malaysia menyambut saya dengan hangat dan mengajar saya perkataan mudah bahasa Melayu seperti "apa khabar" dan "terima kasih". Saya belajar budaya makan dan keramahan Malaysia sedikit demi sedikit. Selepas makan malam, saya dan Rizwan bersiar-siar di tepi Sungai Seina. Dia bercerita tentang kampung halamannya dengan bangga, mengatakan nasi lemak masakan ibunya adalah yang terbaik di dunia. Dah lebih 30 tahun ibu masak, harap satu hari saya boleh masak sesedap itu. Awak rindu Malaysia, rindu setiap hari. Tapi saya nak bawa ilmu dari sini untuk berbakti kepada orang kampung dan negara saya. Kami pergi ke Louvre. Rizwan menjadi pemandu pelancong, menerangkan tentang lukisan dan sejarah seni dengan mendalam. "Banyaknya awak tahu pasal budaya Perancis. Saya buat kajian sebelum datang. Saya tak mahu jadi pelancong biasa, saya mahu benar-benar faham," katanya. Sepanjang kami bersama, saya semakin ingin mengenali Malaysia. Dia meminjamkan saya buku, kami menonton filem Malaysia dengan sarikata seperti filem Yasmin Ahmad, dan dia mengajar saya perbezaan budaya Asia. Satu hari ketika berjalan di Montmartre, hujan turun tiba-tiba. Kami berteduh di bawah awning sebuah kafe. "Hujan di Paris pun cantik," kata Rizwan. Mengingatkan saya pada hujan tropika di Kuala Lumpur. "Ceritalah pasal Kuala Lumpur." Matanya bersinar.
Dia menggambarkan bandar raya itu gabungan pencakar langit modern seperti menara berkembar Petronas, masjid yang indah dan teknologi canggih. KL dan Paris beza. Di sana rentaknya laju, orang kerja keras, sistem tren MRT. Kami sangat efisien. Dan kedai makan, mamak, buka 24 jam. Bila-bila masa boleh cari makan. Menariknya, hujan masih turun. Saya rasa hati saya berubah. Saya tidak lagi melihat Rizwan sekadar kawan. Kesungguhannya hatinya yang baik dan cinta pada tanah airnya membuat saya jatuh cinta. Namun saya tidak tahu keluarga saya bakal menentang keras hubungan ini. Apabila kami berpisah di stesen metro, Rizwan memegang lembut tangan saya. Claire, terima kasih. Saya gembira jumpa awak hari ini. Saya pun jawab saya dengan maksud yang lebih mendalam. Makan malam hari Ahad di rumah saya adalah tradisi wajib. Kami duduk di meja besar. Ibu menyediakan hidangan mewah. Ayah membuka wain. Biasanya kami bual pasal politik dan kerja. Hari itu saya nekat memberitahu tentang Rizwan. Saya dah jumpa seseorang yang istimewa mulaku. Namanya Rizwan dari Malaysia. Ibu nampak ingin tahu. Malaysia menarik. Apa kerjanya? Saya cerita tentang kejadian peragut robotik piano dan bahasa Perancisnya yang fasih. Ibu mengangguk. Dia akan di sini berapa lama? Tiba-tiba wajah ayah berubah keruh. Dia meletakkan garpu dengan kasar. Orang Malaysia, tidak boleh. Ayah, tak izinkan. Nadanya tegas dan dingin. Tapi ayah Rizwan orang yang sangat baik. Dia bijak sopan. Tak penting siapa dia, potong ayah. Malaysia negara membangun budaya terlalu beza. Politik tak stabil. Saya rasa pipi saya panas. Ayah Malaysia negara moden selamat dan maju, lelaki Asia konservatif. Ayah terus menghukum. Mereka pegang adat kuno. Nanti dia suruh kau berhenti kerja duduk dapur. Kau takkan ada hak sama rata. Saya cuba jelaskan, Rizwan bukan begitu, dia pandai masak, hormat wanita. Kau naif, Claire. Luaran nampak elok tapi dasar mereka sama. Ibu cuba memujuk Henry, kenalah, jumpa dia dulu. Tak perlu, bentak ayah. Keputusan muktamad. Claire tak boleh jumpa lelaki itu lagi. Saya tergamam. Ayah saya dah 28 tahun. Hak saya nak berkawan dengan siapa? Selagi kau tinggal di rumah ini dan kerja di kementerian ini urusan ayah. Jangan lupa satu panggilan telefon boleh jejaskan kerjaya kau. Saya tak percaya bapa kandung saya mengugut kerjaya saya hanya kerana saya bercinta dengan lelaki Malaysia. Putuskan hubungan dengan lelaki Malaysia tu segera. Bilik itu sunyi sepi. Ibu nampak serba salah tapi diam. Air mata saya bergenang. Ini tak adil. Ayah tak kenal dia pun. Ayah hukum dia sebab kewarganegaraan dia. Ayah tahu cukup pasal Malaysia dan lelaki sana. Cukup. Ayah tak nak dengar lagi. Saya tolak kerusi, lari masuk bilik dan menangis semalaman. Keesokannya, saya jumpa Rizwan di kafe. Saya takut nak beritahu ayah saya. Dia tak bagi kita jumpa lagi. Rizwan mengacau kopinya tenang. Apa dia cakap? Saya ceritakan segalanya, prejudis tentang budaya kawalan lelaki negara membangun. Saya takut dia marah, tapi dia hanya mengangguk tenang. Saya faham kerisauan ayah awak. Itu prejudis biasa. Ibu bapa di Malaysia pun mungkin risau jika anaknya bawa balik gadis Perancis, takut beza budaya bahasa, tapi awak dihina. Awak tak marah? Rizwan senyum pahit. Marah tak selesaikan masalah. Di Malaysia ada pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya. Maksudnya kita kena berusaha keras untuk dapat hasil yang baik. Keikhlasan akan membuka hati. Jadi kita buat apa? Kita teruskan dan buktikan siapa saya sebenarnya. Perbuatan lebih lantang dari kata-kata. Kami berbual lama. Rizwan cadangkan kami cari peluang supaya ayah nampak dirinya yang sebenar. Hari-hari seterusnya di rumah sangat tegang. Ayah buat tak tahu, ibu curi-curi pujuk saya bersabar. Saya jumpa Rizwan secara sembunyi-sembunyi, tapi rasa bersalah menekan jiwa. Mungkin lebih baik kita putus, kata saya satu hari dalam tangisan. Itu ke yang awak nak tanya, Rizwan? Tak, tapi ayah takkan terima. Jangan mudah menyerah, kata Rizwan tegas. Rakyat Malaysia diajar untuk cekal hadapi cabaran. Ketakutan ayah awak berpunca dari dia tak tahu. Kita boleh ubah itu. Saya harap dia betul, tapi saya buntu. Saya tak tahu jawapannya akan datang dari arah yang tak disangka-sangka pada hari Khamis. Setiap Khamis pagi ayah akan ke pasar di Place de la République. Sudah 20 tahun rutinnya begitu. Pada Khamis itu, jiran kami Puan Dubois, wanita tua berumur 80-an, sedang berjalan membawa bakul berat di pasar. Tiba-tiba dia hilang keseimbangan dan hampir jatuh di atas jalan berbatu. Kebetulan Rizwan ada di situ. Dia meluru pantas dan menyambut Puan Dubois dengan lembut. Puan tak apa-apa, tanyanya dalam bahasa Perancis yang sopan. Ayah saya berdiri di seberang jalan melihat segalanya. Rizwan tak tahu ada orang memerhati.
Dia mengutip barang yang jatuh menyusun semula dan menawarkan diri mengangkat bakul berat itu sampai ke rumah Puan Dubois. Baiknya anak muda nih. Dari mana asal, tanya Puan Dubois. Saya dari Malaysia, belajar di Paris. Malaysia, wajah Puan Dubois ceria. Suami mendiang saya dulu jurutera. Dia pernah bekerja di Malaysia tahun 80-an, bantu bina jambatan dan infrastruktur di sana. Dia selalu puji orang Malaysia sangat baik. Wajah Rizwan berubah hormat. Suami Puan sebahagian daripada sejarah pembangunan negara kami. Kami berhutang budi pada kepakaran jurutera Perancis masa itu. Kerana usaha orang seperti suami Puan, negara saya maju dan saya dapat belajar di sini hari ini. Rizwan menunduk hormat penuh adab. Kami takkan lupakan jasa itu. Mata Puan Dubois berkaca. Kamu orang pertama yang cakap begitu tentang suami saya. Ayah saya mendengar dan melihat segalanya. Keikhlasan, rasa hormat pada orang tua, ingatan pada sejarah dan budi bahasa yang tinggi, high courtesy. Seorang pemuda Malaysia lebih menghargai sejarah Perancis berbanding orang tempatan sendiri. Prejudis ayah hancur berkecai saat itu juga. Malam itu ayah telefon saya. Nada suaranya lain. Claire, bawa kawan Malaysia kamu tu datang makan malam Sabtu ni. Ayah nak jumpa. Saya terkejut, bukan kepalang. Hari Sabtu Rizwan datang membawa buah tangan teh Boh Cameron Highlands dan kain batik sutera yang halus. Dia menyapa ibu bapa saya dengan penuh hormat. Selamat petang Tuan Puan, terima kasih jemput saya. Ini satu penghormatan. Sikap santun dan merendah diri, humility Rizwan, mengejutkan ayah. Sepanjang makan malam Rizwan menjawab soalan ayah dengan jujur. Tentang keselamatan di Malaysia, kami hidup dalam masyarakat majmuk pelbagai kaum dengan aman. Lelaki Malaysia diajar bertanggung jawab. Negara kami rakan strategik Perancis di Asia Tenggara. Tentang teknologi, saya cipta robot bukan untuk ganti doktor tapi bantu tangan pakar bedah lebih tepat demi selamatkan nyawa. Teknologi ini akan bantu pesakit di seluruh dunia termasuk Perancis. Ayah kagum. Tapi titik tolak sebenar berlaku apabila Pak Cik saya yang pernah kerja di Jepun datang. Henry, kau ingat Malaysia? Masih macam 50 tahun dulu, ketawa Pak Cik saya. Sekarang Malaysia tu hub digital. Syarikat macam Petronas tu gergasi dunia. Internet mereka lebih laju dari kita. KLEA tu antara lapangan terbang terbaik. Ramai orang muda Perancis sekarang cari kerja di Cyberjaya dan KL. Rizwan dengan tenang menerangkan transformasi ekonomi Malaysia dari pertanian ke hub teknologi dan kewangan Islam global. Wajah ayah berubah. Ayah tak tahu Malaysia dah maju macam tu. Menjelang akhir makan malam, ayah mula bertanya kerana minat bukan curiga. Dia tanya pasal makanan budaya dan kehidupan di Kuala Lumpur. Rizwan malah mengajar ayah sebut terima kasih. Bila Rizwan balik, ayah berkata pada saya, Claire, ayah minta maaf. Ayah salah tafsir tentang Rizwan dan negaranya. Dia pemuda yang luar biasa dari tempat yang hebat. Ayah restu kami. Nampaknya pilihan kamu tepat. Tapi kalau ayah nak terima menantu Malaysia, ayah kena pergi tengok sendiri negaranya. Malam itu saya telefon Rizwan dengan berita gembira. Begitulah keluarga kami terbang ke hujung dunia. Sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Klia, keluarga saya ternganga. Seni bina futuristik hutan dalam lapangan terbang, robot perkhidmatan dan imigresen automatik yang pantas. Canggihnya. Puji ibu. Ayah terdiam melihat tren IRL yang membawa kami ke pusat bandar dengan laju dan selesa lengkap dengan Wi-Fi 5G. Ini baru permulaan, bisik Rizwan. Pemandangan Kuala Lumpur menyambut kami. Hutan batu pencakar langit berlatar belakangkan bukit hijau. Di hotel di segitiga emas, Bukit Bintang, suasana hidup 24 jam. Malam itu Rizwan bawa kami ke KLCC. Menara berkembar Petronas bersinar megah di langit malam, bagaikan permata perak. Ayah mendongak kagum, tidak sangka negara yang disangkanya membangun memiliki ikon seni bina dunia sebegini. Kami ke Jalan Alor dan Kampung Baru. Aroma satai nasi lemak, roti canai dan ikan bakar memenuhi udara. Suasana mamak yang meriah, pelbagai bangsa, duduk semeja makan bersama mengejutkan ibu bapa saya. Di Perancis, kedai tutup awal. Di sini bandar tak pernah tidur, kata Rizwan. Kemuncak lawatan adalah bertemu keluarga Rizwan. Rumah mereka gabungan moden dan tradisional. Ibu Rizwan menyambut kami dengan rendang dan ketupat, serta bercakap sedikit bahasa Perancis. Bapa Rizwan, seorang profesor, berbual dengan ayah tentang nilai demokrasi dan kebebasan yang dikongsi dua negara. Nenek Rizwan memegang tangan saya dan berkata, kami orang Malaysia kaya dengan kasih sayang. Jagalah Rizwan baik-baik. Saat itu segala tembok prasangka runtuh. Ini bukan negara mundur atau bahaya. Ini negara yang penuh tamadun, budi bahasa dan kemajuan.
Malam terakhir kami makan di restoran berputar di Menara KL melihat panorama bandar bercahaya. Rizwan bangun memegang tangan saya. Claire, dia melutut. Sudikah awak jadi istri saya? Mari kita jadikan cinta kita jambatan antara Malaysia dan Perancis. Dengan restu keluarga yang tersenyum di sisi dan disaksikan kerlipan lampu Kuala Lumpur, saya menjawab, saya sudi. 1000 kali sudi. Tepukan gemuruh bergema di seluruh restoran. 6 bulan kemudian, perkahwinan kami berlangsung di Paris. Tetamu dari Malaysia dan Perancis berkumpul menikmati croissant dan satay, diiringi lagu P. Ramlee dan chanson Perancis. Apabila kami kembali ke Kelia untuk berbulan madu, saya melihat ramai orang asing beratur teruja untuk masuk ke Malaysia. Saya dengar perbualan mereka peluang sebenar ada di hub digital Malaysia. Makanan Malaysia paling sedap. Saya nak kerja di sana. Ada yang menangis kerana tak mahu pulang ke negara asal. Ketika itu saya sedar Malaysia bukan lagi sekadar negara tropika yang jauh. Ia adalah pusat masa depan yang sedang bersinar. Dan yang paling penting, saya dapat menjadi sebahagian daripada masa depan itu bersama lelaki yang pernah menyelamatkan beg saya dan kemudian menyelamatkan hidup saya. Ini adalah pengakhiran yang paling indah.